Ya. Alright. Masih pakai skuter. Okay, bismillah. Okay, baby kita nak start. Ya. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Yang saya hormati YB Datuk Hajah Siti Zailah binti Muhammad Yusof, tim media yang menjadi tulang belakang kepada live kita hari ini. Terima kasih banyak, terima kasih sangat-sangat. Dan juga buat para penonton yang bersama kita pada tengah hari ini. Walaupun tengah hari masih setia bersama kita pada tengah hari ini, insyaAllah. Jadi, YB dengar suara saya? Ya, saya dengar. Alright. Okay, sebelum tu, sukalah untuk saya bertanya khabar. Apa khabar YB pada hari ini? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Walaupun hujung minggu masih bekerja ya YB ya. Ya, kita ni tak ada cuti. Ya. Oh, ya Allah, insya-Allah tabarakallah. Okey, jadi untuk tidak melengahkan masa, kita teruslah kepada kita punya live kita pada hari ini. Untuk makluman semua penonton-penonton, kita punya live pada hari ini akan membicarakan satu tajuk yang sangat dekat dengan kita punya panel pada hari ini, iaitu antara keluarga dan masyarakat. Sebelum tu, saya berterima kasih kepada semua penonton yang bersama kita pada tengah hari ini dan harapnya semua dapat bersama-sama live kita sehingga ke penghujungnya. Jadi YB untuk awal ini, sukalah untuk saya untuk YB ceritakan perjalanan YB dalam kehidupan sebagai seorang wakil rakyat. Seperti kita tahu, YB sudah 18 tahun berkecimpung ke dalam dunia ni, yang satu tempoh yang sangat matang, yang kalau kita kata kalau undi tu dah boleh dah. Macam tu. Okay, jadi YB bolehlah ceritakan sedikit perjalanan YB sepanjang bergelar wakil rakyat dan juga apakah perbezaan YB sebelum menjadi wakil rakyat dan juga selepas menjadi wakil rakyat. Jadi saya persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersama pada tengah hari ini. Saya ucapkan terima kasih termasuk juga pada para penonton yang dikasihi sekalian. Menceritakan pengalaman saya. Sebenarnya saya tak pernah bercita-cita nak jadi wakil rakyat. Sebenarnya dalam hidup saya tak pernah bercita-cita nak jadi wakil rakyat. Tetapi dah menjadi takdirkan Allah, ya. Saya sebenarnya sangat minat dalam bidang dakwah. Walaupun saya sebenarnya saya buka peringkat awal pendidikan saya dalam bidang sains sebenarnya. Tapi saya sangat minat dengan bidang dakwah dan saya sangat dekat dengan hati saya sangat tersentuh apabila melihat banyak perkara yang pelanggaran hukum-hukum syarak berlaku, masalah sosial dan negara. Saya rasa terpanggil tanggungjawab kita untuk melaksanakan dakwah. Tapi apabila kita melihat suasana yang ada di sekeliling, dakwah ini dia tak akan sampai kalau hanya kita berdakwah fardiyah semata-mata. Kita perlu ada kuasa politik. Kita perlu ada kuasa untuk kita untuk kita nak bawa mesej dakwah kepada masyarakat. Jadi sebab itulah saya terlibat dengan Parti Islam se-Malaysia dan di sana sebab saya sangat minat dengan kerja kebajikan sejak di awal. Walaupun saya tak pegang wakil rakyat, sebelum ni pun saya suka tolong orang. Saya suka ziarah orang tua, saya suka tolong orang-orang ibu tunggal. Jadi aktiviti saya apabila hujung minggu saya nak balik ke kampung saya di Rantau Panjang, biasa saya akan penuhkan kereta saya dengan bekal-bekal makanan, saya akan ziarah keluarga-keluarga miskin. Masa tu saya tak jadi wakil rakyat. Memang atas tanggungjawab saya. Saya rasa saya perlu membantu golongan itu. Jadi apabila
kita ditaklifkan menjadi masa saya ingat pengalaman pertama saya dipinta untuk tahun 2008. Sebelum itu saya bekerja di Jabatan Agama Islam Negeri Kelantan selama 7 tahun. Kemudian saya diminta supaya meletakkan jawatan untuk bertanding. Masa tu arahan daripada almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz minta supaya ada muslimat kena bertanding untuk kerusi parlimen untuk suara muslimat. Sebelum saya bertanding tahun 2008, saya dipilih oleh Kerajaan Negeri Kelantan menjadi senator tahun 2000 hingga 2006. Maknanya 6 tahun diberi pengalaman sebagai senator di Dewan Negara. Kemudian selepas tu saya berhenti, saya bekerja di Jabatan Agama Islam Negeri Kelantan selaku Timbalan Pengelola Dakwah Halaqat Negeri. Kemudian selepas tahun tu parti telah memutuskan saya kena bertanding. Masa tu saya nak bertanding, calon yang lawan saya adalah ketua pemuda. Ketua pemuda Majlis Tertinggi, makna peringkat masa tu UMNO dah, peringkat negara lah. Saya kata macam mana saya ni wanita nak tanding dengan orang muda lelaki, tapi semangat yang diberi kepada saya, lawan kaklah boleh. Jadi saya pun dalam keadaan itu saya menerima kerana Allah apabila apabila menerima tawaran tu, orang pertama saya tanya adalah suami saya. Suami saya jawab macam mana? Suami saya kata kalau itu permintaan jemaah, itu permintaan Tuan Guru, dia sentiasa bersedia untuk membantu. Itu suami saya. Suami saya sangat membantu. Sebab pentingnya dalam kita memimpin keluarga ini adalah sokongan suami. Jadi alhamdulillah kali pertama saya bertanding, saya menang. Masa tu calon lawan saya adalah ketua pemuda. Kemudian pertama saya menang tahun PRU 12. PRU ke-13 saya bertanding lawan timbalan ketua bahagian UMNO ketika itu. Kebetulan jadi semua lelaki lah, saya calon yang lawan saya semua lelaki, dan saya pun terkejut juga sebab calon itu bekas guru saya sebenarnya. Jadi itu pengalaman yang cukup, saya tetap hormati dia, saya pergi rumah dia, tapi kerana fikrah parti yang berbeza, memang terpaksa lawan, tapi saya tetap hormati dia. Jadi kemudian saya menang lagi, kali yang ketiga saya diminta bertanding untuk PRU yang ke-13, yang ke-14, iaitu saya berlawan dengan calon daripada parti UMNO juga, iaitu ketua UMNO bahagian. Saya ingat lagi ketika itu saya berdepan dengan cabaran sebab diwawarakan ketika itu mereka ada 7 juta. Dia kata dia akan habiskan 7 juta untuk menjatuhkan Kak Lah dalam pilihan raya. Saya tak ada duit, saya kata hanya ada Allah saja yang bantu saya. Itu cerita pengalaman saya berdepan pilihan raya, dan alhamdulillah kali ketiga saya menang. Jadi alhamdulillah itulah yang daripada tahun 2000 sampai sekarang lah saya menjadi ahli parlimen, dan cara saya kehidupannya berbeza lah. Sebelum kita fokus ke 100% kepada keluarga dan pejabat saja, tetapi apabila kita menjadi wakil rakyat, fokus kita kena bahagikan. Jadi apa yang saya buat ialah saya seimbangkan antara rumah tangga dan keluarga. Ya, di mana saya libatkan suami, anak-anak bersama dalam melaksanakan kerja-kerja dengan rakyat. Jadi ke mana saya pergi, ada anak, ada suami yang menemani saya, dan sampai sekarang ni pun alhamdulillah anak lelaki saya walaupun dia habis belajar, dia tetap bersama dengan ibu dan dia menjadi pemandu resmi saya di kementerian, anak lelaki saya sendiri sebagai mahram saya. Jadi saya nak pergi ke mana-mana memang dengan mahram saya sendiri, walaupun 3 pagi 4 pagi, kalau suami tak dapat teman, anak lelaki saya menemani. Alhamdulillah, Allah permudahkan, insyaAllah. Dan PA saya di pusat khidmat saya di Rantau Panjang pun, anak perempuan saya sedang ambil master sekarang di UM. Sambil-sambil dia nak siapkan master dia jadi PA saya di pusat khidmat saya di Rantau Panjang. Jadi sebenarnya selain itu saya ada good staff lain, jadi banyak anak yang membantu. Dan penyelidik saya ada juga anak perempuan saya yang sedang ambil PhD sekarang, dia banyak membantu, terutama dia sudut speech saya lah, apa-apa anak perempuan saya juga banyak membantu. Okey, Masya Allah, tabarakallah. Nak katanya bila kita berada di lapangan ni, keluarga tu sangat memberi kesan ya, YB, dengan kita sendiri, memberi kekuatan kita, zahir dan batin kita juga, YB. Terima kasih YB untuk cerita ringkas dalam berkecimpung dalam dunia wakil rakyat ni. Jadi kita teruskan pada soalan kedua. Saya ni sudah bekerja juga lah dengan anak YB, Rabiatul Adawiyah.
Jadi sekarang ni saya sangat teruja bila dapat bersama-sama dengan YB sendiri, melihat kehebatan macam mana YB mendidik anak tu sendiri. Jadi mungkin YB boleh kongsikan macam mana nak mempersiapkan sebagai seorang pemimpin wanita ni dalam masa sama masih memegang title sebagai seorang ibu. Sebagai yang kita tahu, YB mempunyai anak seramai 12 orang. Macam mana YB mempersiapkan diri untuk bukan sempurna lah, maksudnya boleh berkhidmat kepada keluarga dan juga berkhidmat kepada masyarakat. Silakan YB. Yang pertama sekali adalah kita kena betulkan nawaitu kita, niat kita. Niat kita untuk apa? Kalau kita sebagai ibu, kita juga sebagai pemimpin, kita juga sebagai pendakwah, kita mestilah niat kita betul kerana Allah. Dan kita kena letakkan diri kita ni hanya sebagai seorang hamba yang memikul amanah Allah. Kita buat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, Allah akan memudahkan urusan kita. Dalam kita mendidik keluarga, kita kena betulkan fokus kita ke mana, dan kita kena jadikan keluarga itu, kerja kita bersama keluarga itu adalah satu ibadah. Kita memimpin juga satu ibadah, kita melaksanakan tugas keluarga juga satu ibadah, kita melaksanakan tugas dengan masyarakat juga satu ibadah. Jadi apabila semua itu jadi satu ibadah, dia akan jadi mudah. Sebab kita bekerja kerana Allah dan kita buat sebagaimana arahan yang telah diperintahkan oleh Allah. Dalam kita mendidik anak-anak, ialah yang paling penting ialah kita kena mendidik anak-anak kita tahu apa tujuan kehidupan dia. Apa sebenarnya, ke mana hidup kita, di mana akhirnya. Seorang ibu salah kalau dia hanya meletakkan anak dia untuk mencapai kecemerlangan di dunia semata-mata. Seorang ibu kadang-kadang dia bangga anak dia dapat ijazah, dapat PhD. Tak cukup. Kita mesti membawa anak kita ke bahagian dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dia kena ada dua fokus, dunia dan akhirat terus. Dia kena sekalikan terus. Sebab kita akan mudah dan Kak Alas sendiri, anak Kak Alas semua belajar di sekolah agama. Sebab kenapa menjadi sekolah agama? Sebab mudah, sebab kita sendiri masa kita terhad. Jadi apabila dia belajar bidang agama, dia belajar semua. Subjek lain pun dia belajar. Jadi untuk basic Islam tu dia dah ada. Jadi kita tambahkan lagi di rumah, memudahkan insya-Allah. Dan kita kena sentiasa pantau anak-anak. Saya sentiasa pantau dan sentiasa nasihat. Nampak saja kalau ada perkara yang tak betul ataupun ada yang cara, saya akan nasihat terus. Sebagai contohlah, kalau anak-anak saya pakaian, contohlah, kalau tengok ada nampak ketat ke ataupun nampak tak berapa syar'i, saya akan tegur terus. Umi tak suka macam ni sebab ni. Jadi dia terus tukar baju. Jadi sebab kalau nak keluar rumah lah contoh, sebab kita orang Islam, pakaian kita ni ibadah. Kalau kita berpakaian tak ikut perintah Allah, Allah akan soal kita. Umi pun kena tanya, adik pun kena tanya. Jadi kita kena sentiasa ingat pada anak-anak kita. Sebab itulah di rumah saya selalu praktikkan sembahyang berjemaah, bacaan Al-Maqsurat tu memang menjadi rutin kami. Tak pernah tinggal lah pagi dan petang. Kemudian tazkirah bersama. Apabila selepas sembahyang berjemaah tu biasanya saya akan bagi tazkirah 5 minit ke 7 minit ke, tengok pada masa, dan tajuk tu mesti ikut kesesuaian apa masalah yang dihadapi. Kalau dia malas baca Quran, tajuk dia bagaimana macam mana kelebihan orang baca Quran. Kalau dia suka bertengkar, tajuk dia macam mana dosa orang suka bertengkar. Contohlah, maknanya kita kena sesuaikan. Dan kadang-kadang kita ada 10 anak, 10 watak yang berbeza. Kadang-kadang ada anak juga yang kadang-kadang nakal sikit. Nakal macam mana, kadang-kadang dia malas sikit ke apa sikit. Biasa saya akan bagi motivasi. Cara saya bagi motivasi, saya akan bawa anak letak dalam kereta bersama saya. Dia ikut Umi satu hari, balik menangis lah. Banyak benda yang Umi kena tarbiyah dalam kereta. Jadi maknanya dalam kereta tu saya bagi motivasi, saya bagi nasihat. Kemudian dia terpaksa buat tolong Umi lah dalam perjalanan. Sampai balik pagi, insya-Allah biasanya ada perubahan. Jadi di samping itu kita kena banyakkan doa kepada Allah dan pastikan makanan yang dihidangkan dengan sumber yang halal. Itu juga penting dalam pembentukan keluarga. Jadi contoh yang baik juga penting. Sebagaimana saya sebut dalam siaran Pesona tadi lah, dalam keluarga kena sentiasa hidupkan perkataan terima kasih, perkataan minta maaf, perkataan memuji anak-anak. Kalau cucu-cucu saya biasa dia tolong ambilkan barang-barang untuk Tok Mi. Saya akan selalu puji, bagus. Kalau yang puasa kita bagi hadiah. Maknanya insya-Allah dia ada motivasi. Ada cucu saya ada 2-3 orang yang hafal Quran.
Tiap kali jumpa tanya berapa juzuk kau berapa dah hafal? Kalau dia kata dia naik juzuk 15, 16, biasanya dapat hadiah daripada Tok Mi. Jadi selalu bagi hadiah. Jadi hadiah itu membuatkan cucu terasa dia happy sebab nenek dia menghargai dia. Jadi maknanya begitulah juga, mana saya pergi saya akan dengan rakyat pun macam tu. Saya sentiasa ada dalam kereta tu, tak pernah kosong. Dan kereta kan ada saja benda yang untuk rakyat. Jadi apabila kita contohlah kalau kita pergi ziarah orang bersalin, adalah hadiah untuk bersalin. Kadang-kadang kain kapan orang meninggal pun saya ada, orang kain kapan untuk orang mati pun saya ada standby dalam kereta. Jadi mana je keluarga yang meninggal, yang miskin, saya akan terus keluarkan. Macam pelik lah kan. Dalam kereta saya ada bola. Sekali saya beli bola sepak 100 biji. Mungkin orang terkejut tapi itu yang saya buat sungguh. Saya beli hadiah, contoh the standby sekarang di rumah untuk hadiah perkahwinan, 100 hadiah saya beli. Saya sediakan siap-siap. Jadi apabila contoh kalau musim perkahwinan, biasa kita dapat jemputan ni hampir beratus jemputan. Kalau contoh cuti sekarang ni musim COVID ni tak ada majlis. Kalau ada musim dalam majlis kahwin, kalau bulan biasa memang banyak sangat jemputan tu, kadang 17-18 tempat sehari. Saya pun tak terlarat dah pergi, saya bagi dua. Suami pergi sebelah sana, saya pergi sebelah sini, bawa hadiah. Hadiah tu saya belikan siap-siap dah. Jadi saya tak payahlah hari tu nak pergi, hari tu baru nak pergi kedai beli. Itu tak praktikal lah. Maknanya kita dah siap ready, jadi baru cepat. Jadi maknanya kita kena sentiasa bersiap sedia. Jadi apa yang perlu kita tengok, apa keperluan kita buat terus. Jadi insya-Allah itu cara saya bagi masa dah. Dan alhamdulillah setakat ini Allah permudahkan. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah. Alhamdulillah. Okay, jadi boleh saya ringkaskan apa amalan YB untuk menyeimbangkanlah antara keluarga dan juga masyarakat. Yang pertama kita kena nawaitu kita kena betul lah. Kita kena jangan fokus dunia saja. Maksudnya kena fokus dunia dan akhirat. Lepas tu sentiasa pantau keadaan anak-anak. Kerana apa? Kerana apa yang kita bawa tu, yang pertama yang menjadi role model kepada anak-anak sendiri. Yang ketiga doa dan juga menjaga makanan anak-anak tu sendirilah. Okay, kepada para penonton, kalau ada sebarang persoalan apa-apa boleh terus tulis di ruangan chat. Nanti kita akan bacakan di hujung live kita nanti ya. Okay, kita terus kepada soalan seterusnya. Bila YB berkecimpung dalam masyarakat, dah turun padang selama 18 tahun, pergi tengok orang susah dan sebagainya. Jadi apa yang boleh YB lihat kepentingan wanita ni sendiri, kita ni sendiri dalam menyokong institusi kekeluargaan? Sebab kadang-kadang kita tengok siapa yang jadi penguat, lelaki ke wanita, tapi masing-masing ada dia punya role dia orang masing-masing lah kan. Tapi bagaimana wanita ni sendiri dalam nak menyokong institusi kekeluargaan tu sendiri? Dipersilakan YB. Ya. Kita sebagai seorang wanita, peranan kita sangat penting. Sebab itulah wanita ini pernah kita dengar kan disebutkan wanita ini adalah sebaik-baik perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah. Kita adalah menjadi pembentuk untuk melakar masa depan ummah. Peranan wanita lah yang akan menentukan corak masa depan negara kita, masa depan ummah kita. Jika baik wanita, baiklah negara. Tangan yang bahaya buayan itu akan menggoncangkan dunia. Betapa besarnya pada wanita. Jadi sebab itulah kalau seorang itu pernah disebutkan dalam hadis, jika seorang itu ada anak perempuan, kemudian dia mendidik anak perempuan itu dengan baik, insya-Allah anak perempuan itu menjadi benteng dirinya daripada neraka. Betapa pentingnya pendidikan terutama anak perempuan. Jadi sebab wanita itu menjadi ibu kepada keluarga, dialah yang akan mencorakkan keluarga itu sendiri, nak baik ke nak buruk, sebab sekolah pertama bagi anak adalah ibu. Jadi sebab itulah bagi saya pendidikan pada wanita ni sangat penting. Jadi sebab itulah dalam nasihat saya terutama kepada remaja-remaja hari ini, terutama dalam kita nak memilih pasangan, kita ingat pesanan Nabi SAW, pilihlah yang beragama. Ada orang wanita yang dipilih kerana cantik, ada orang yang dipilih kerana kaya dia, ada orang yang dipilih kerana kedudukannya. Tapi Nabi kata pilihlah yang agama. Sebab agama itu kenapa? Apabila kita memilih orang yang beragama, dia akan menenangkan hidup kita sampai ke akhir. Sebab kalau kita pilih saja cantik, kadang-kadang cantik itu yang menjadi racun dalam kehidupan.
Jadi itulah kita tak setuju dengan cantik. Cantik pun baik, tapi biar cantik yang ada akhlak, yang tinggi agamanya. Jadi sebab itulah kalau dalam kementerian, kalau sebagai kementerian, kita berada di Kementerian Wanita, kita mengambil berat sangat tentang kesejahteraan keluarga. Malah kesejahteraan keluarga ni menjadi program yang utama di bawah Kementerian Wanita. Di bawah LPPKN, kita buat banyak program kursus latihan terutama kepada keluarga-keluarga yang akan berdepan dengan perkahwinan. Begitu juga kita akan mengadakan banyak lagi kursus-kursus kepada ibu-ibu untuk kursus-kursus keluargaan, macam mana untuk membina keluarga. Sebab kita mengambil berat tentang isu ini sebab kita melihat keluargaan isu yang sangat penting. Kalau masalah keluarga selesai, insya-Allah tak akan ada golongan gelandangan. Tidak akan ada golongan anak-anak yang berhadapi masalah sosial. Tidak akan ada golongan lepak dan sebagainya jika institusi keluarga itu berjaya. Jadi sebab itulah dalam depan dengan ini peranan kita mendidik keluarga, mendidik wanita untuk melihat masa depan negara yang baik sangat-sangat penting. Sebab itulah saya mengambil tanggungjawab ini di bawah kementerian dan saya sangat ambil berat tentang isu ini dan insya-Allah kita dalam rangka bukan setakat mengatur program, malah kita melihat dasar-dasar yang ada, mana dasar yang perlu ditambah baik, begitu juga akta-akta yang perlu dikemas kini untuk memastikan kesejahteraan keluarga, kesejahteraan wanita dapat kita perkasakan dalam negara kita, insya-Allah. InsyaAllah, insyaAllah. Mungkin YB sendiri mempunyai satu kuasa yang boleh membantu masyarakat, terutama yang YB pegang lah, untuk wanita, keluarga dan juga masyarakat dalam membantu apa-apa juga yang disuarakan oleh rakyat itu sendiri kan YB kan? Okay. Ya, doakan jadi, Allah. Amin. Okay. Kita terus kepada soalan seterusnya. Tadi kita dah lihat dah bagaimana kepentingan wanita ni dipilihnya berdasarkan agama untuk menjadi benteng kepada institusi kekeluargaan itu sendiri. Jadi apakah nasihat YB, mungkin tips-tips yang praktikal yang boleh YB bagi tahu kepada kami semua, tips dalam membina keluarga yang sejahtera? Okey. Untuk membina sebuah keluarga yang sejahtera, yang pertama sekali kena ada ilmu. Ya, kalau kita lihat apa yang berlaku hari ini, kenapa berlaku masalah keganasan di rumah tangga, kenapa berlaku masalah perbalahan, kadang-kadang kalau berpunca pada suami yang tak bertanggungjawab, kadang-kadang ada ibu yang tak bertanggungjawab. Apabila kita cek kenapa berlaku demikian, kerana berlakunya mungkin kekurangan dari sudut ilmu dan pengamalan agama dalam keluarga. Saya pernah pergi melawat satu penjara. Saya jumpa dengan anak remaja yang baru umur 18 tahun, dia masuk penjara. Saya tanya kenapa adik dalam penjara, apa salah, dia kata kerana masa tu saya menjadi lembaga hakim pelawat penjara. Jadi yang diberitahu, dia kata kerana dia curi mutu. Saya kata kenapa adik curi mutu? Dia kata kerana ikut kawan-kawan. Saya pun tanya lagi, adik semayang tak? Dia kata masa di penjara dia semayang, sebelum ni dia tak semayang. Saya kata kenapa adik tak solat? Dia kata sebab mak ayah tak solat. Saya terkejut. Maknanya punca masalah sosial yang berlaku kerana daripada keluarga. Keluarga yang bermasalah. Kadang-kadang ada keluarga penagih dadah, ada keluarga yang tak solat, ada keluarga yang memang daripada keluarga masalah. Jadi sebab itu tip remaja hari ini ialah untuk kita membina keluarga yang baik ialah kita kena mesti isikan ilmu dulu. Ilmu agama, ilmu keibubapaan kena ada. Tak cukup dengan kursus 2 hari yang disediakan oleh kerajaan. Nak kahwin kursus 2 hari kerana nak dapat CJ. Kalau tak dapat CJ, tak dapat kahwin. Tak cukup. Dia kena ilmu itu, dia kena belajar daripada hati untuk kita amal dan faham. Sebab itulah akan lahirnya tanggungjawab. Sebagai seorang suami, dia tahu tanggungjawab dia. Sebagai seorang isteri, dia tahu tanggungjawab dia. Dia tak akan timbul perkara-perkara yang remeh-temeh. Kadang-kadang kita tengok dalam kes-kes penceraian yang kita sediki, puncanya kecil-kecil. Kadang-kadang puncanya tak menasabah, dia bercerai. Dan apa yang paling saya gerun dan statistik terkini, purata terutama perkahwinan di kawalangan orang muda sekarang ni, purata 5 tahun tu dah bercerai. Maknanya sangat membimbangkan kita. Kenapa? Dulu kahwin suka sama suka, tapi cakap 5 tahun tu purata ya. Maknanya ramai yang bercerai. Kenapa bercerai? Kerana mungkin tak salah faham, kerana kurang sabar, kerana kurang memahami tanggungjawab. Jadi sebab itulah dalam membina keluarga ini dia kena ada ilmu. Yang kedua ialah kena ada timbang rasa.
Kena ada kasih sayang, timbang rasa, mengasihi pasangan kerana Allah. Baru tak timbul kecurangan. Kadang-kadang ini kadang timbul isu, kadang-kadang isu apa? Isteri curang dengan suami, suami curang dengan isteri. Kenapa berlaku demikian? Sedangkan ini kita tahu dah dosa. Kita dah ada isteri. Kita tengok bagaimana disebutkan dalam kisah Isra' Mi'raj Nabi SAW melihat satu golongan yang diazab dan neraka, iaitu mereka yang memakan daging yang busuk. Makan daging yang busuk, daging yang elok ada tapi dia makan daging busuk. Kenapa? Kerana dia ada suami yang halal, dia ada isteri yang halal tapi dia mencari yang haram. Dia masih lagi mencari pasangan di luar walaupun dia dah ada isteri di rumah. Kenapa berlaku demikian? Kerana kejahilan, kerana tidak beramal, tidak pegang agama. So, inilah munculnya berlaku masalah dalam negara kita. Jadi sebab itulah nasihat saya kepada terutama pasangan anak muda. Mesti kita kena banyak sabar dan mesti jaga pergaulan. Pergaulan kita dalam kita bekerja kena ada batasnya. Kita ni isteri orang. Kalau kita buat macam ni, kalau suami kita tengok suka tak dia, kita buat macam ni. Kalau isteri kita ada, isteri tengok kita macam ni suka tak. Jadi maknanya kita cuba kena jaga fitnah. Jaga perkara-perkara yang boleh membawa kepada kerosakan penilaian. Jadi insya-Allah kita jaga akhlak kita, kita jaga pergaulan kita timbang rasa, kita kena sentiasa menghargai isteri dan suami kita. Saya bagi contoh juga, kadang-kadang ada ni kes remaja sebab 2 hari lepas saya pergi ke singgah ke rumah orang tua, rumah warga emas. Kebetulan ada program saya di sana. Saya menangis dalam hati. Saya tengok ibu-ibu tua yang uzur, ya Allah, dibiarkan berada di rumah-rumah warga emas. Bapa-bapa yang tua. Saya tanya pihak penyelia, di mana anak-anak mereka? Dia kata yang datang ke tempat kami inilah ibu-ibu yang anak dia tak nak bela. Yang datang ke tempat kami ni adalah bapa-bapa yang anak dia tak nak jaga. Saya kata kenapa jadi macam tu? Entah, dia kata sebab kami lahir beraya dengan kami. Saya tengok apabila pakcik-pakcik yang dah tua umur 70, 80 tu, dia tengok muka kita ni sedih. Saya pernah sebelum tu pergi ke pusat rumah orang tua, ada ibu yang menangis sebab dia kata dah 4 tahun anak dia tak pernah jenguk dia. Hantar dia di situ tak jenguk dia. Kenapa jadi demikian? Kenapa jadi demikian? Ada anak-anak dia kata sebab mungkin dia rasa ayah dia tak bagi kasih sayang, dia biasa kecil hati dengan ayah dia kecil hati dengan mak dia. Aduhai anak muda, kita ingatlah kalau kita kecil hati dengan ayah kita, dengan mak kita, kenangkanlah sebanyak mana jasa mak kita pada kita. Kita nak balas jasa mak kita mengandungkan kita tak terbalas. Kita nak balas jasa mak kita menyusukan kita pun tak terbalas. Kita nak membalas jasa mak kita pakai pampers kita pun tak terbalas. Dia tak pernah meminta terima kasih daripada kita. Ayah kita tak pernah menuntut terima kasih daripada kita. Dia membela kita daripada kecil sampai kita mana? Jadi apabila kita dewasa tiba-tiba, dia mungkin kerana mak kita dalam keadaan uzur, dia dah nyanyuk sikit, kadang-kadang dia dah makan pun dia cakap dia belum makan, kadang-kadang dia cakap tu kasar-kasar sebab dia telinga pun dah kurang dengar. Kita mudah kecil hati sedangkan jasa yang dia bagi kita tetap balas. Saya nak bagi satu contoh kisah sebagaimana berlaku di zaman Nabi SAW. Ada seorang anak, dia bawa mak dia pergi umrah. Bayangkan dia bawa anak mak dia pergi umrah, dia dukung mak dia peluk mak dia. Bayangkan kalau kita pergi Mekah nak habiskan tawaf tu 1 jam. Baru habis tawaf. Dia dukung mak dia, bukan letak atas kursi roda, dia dukung. Masa tu mana ada kursi roda. Dia dukung mak dia keliling Baitullah tu. Kita katalah 1 jam. Kemudian sa'i pula 1 jam. Kemudian dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia tanya, wahai Rasulullah, adakah saya telah menunaikan hak saya kepada ibu saya? Apa jawab Nabi? Nabi kata, setitis susu ibu kamu pun belum terbalas. Apa yang kamu buat tu nak balas setitis susu ibu pun belum terbalas. Sebab itulah tidak ada perkataan, tidak ada harta yang boleh kita balas dengan jasa ibu. Jadi sebab itulah saya nasihatkan kepada anak-anak muda hari ini, kalau kita nak jadi ibu yang baik, anak yang baik, kita buatlah yang terbaik pada mak kita. InsyaAllah anak akan buat baik pada kita. Kalau kita derhaka pada mak kita, Allah akan balas anak tu akan derhaka pada kita. Jadi maknanya sebelum kita ada keluarga, kita buat yang terbaik untuk mak kita. InsyaAllah. InsyaAllah, terima kasih Baby kupasan yang sangat panjang mengenai bagaimana kita nak membina keluarga yang sejahtera. Yang paling penting yang ditekankan oleh YB ada 2, iaitu kena ada ilmu. Ilmu ni kat mana-mana pun.
Saat kita muda ni lah, kita kena cari ilmu ini untuk kita manfaatkan ketika kita akan datang dan sebagainya lah. Yang kedua adalah timbang rasa dalam keluarga tu sendiri dalam membina keluarga yang sejahtera. Mungkin untuk ini kita live ni banyak yang dilihat oleh anak remaja, maksudnya remaja lah. Mungkin YB boleh share kan apa kita sebagai muda ni jangan lepaskan apa. Contoh terlibat dengan persatuan ke, turun kepada masyarakat ke dan sebagainya. Maksudnya tidak mensia-siakan waktu muda ni sendiri. Ya. Waktu muda adalah waktu yang paling waktu keemasan dalam hidup seorang manusia itu, insan. Sebab di situlah segala kekuatan ada, kekuatan akal, kekuatan fizikal, dia kecergasan minda kita berada di waktu muda. Pergunakan waktu muda ini dengan sebaik mungkin. Jangan sekali-kali kita cuai, kita abai di waktu muda. Okey, apa yang kita perlu buat? Kita kena buat persiapan. Persiapan kita macam mana? Untuk kita di hari tua kita. Okey, yang pertama saya dah sebut tadi, persiapan ilmu. Yang kedua ialah kita dalam hidup ni kita ada keluarga. Saya ingat sezaman saya muda dulu, saya memang sangat ambil berat kepada keluarga sampai pada hari ini. Walaupun masa tu saya belum kahwin. Setiap kali kalau saya balik daripada asrama, balik belajar, saya akan jumpa dengan semua keluarga saya. Pak saudara saya ada 13 orang saya akan pergi seorang-seorang. Saya akan sebelum balik ke asrama balik, saya akan pergi jumpa, pergi salam. Walaupun tak ada apa hadiah tapi sebagai minta pak saudara saya doakan saya. Saya selalu menghubungi sepupu-sepupu. Saya sentiasa ziarah. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini, walaupun Kak Lah dah jadi ada keluarga, kita pun dah jadi nak jadi warga emas dah. Saya macam tu lagi. Contoh ni di bulan Ramadan, sebelum Ramadan saya dah pergi semua rumah pak saudara saya. Pak saudara, mak saudara dah bawa hadiah untuk Ramadan, bawa hadiah untuk raya, siap. Sebab saya tahu lepas raya saya sibuk sidang parlimen dan macam-macam. Jadi maknanya kita kena sentiasa hubung silaturahim dengan keluarga. Sentiasa ziarah sepupu, sentiasa hubungan dengan baik. Jangan ada kita jadi orang remaja, sepupu pun tak kenal. Kita jadi pemimpin tapi tak kenal dua pupu, tak kenal pak saudara. Apa arti kita berada dalam jawatan apa sekalipun sampai kita putus hubungan silaturahim. Bagi saya, walaupun semiskin mana keluarga saya, mereka adalah besar di hati saya dan itulah ruang untuk kita berbakti pada mereka. Dan saya selalu minta doakan saya. Kalau saya pergi ziarah kepada orang miskin pun saya minta doakan untuk saya. Walaupun rumah dia buruk, bangsal buruk, saya kata doa dia lebih mustajab daripada doa saya. Saya selalu minta dia doakan saya, insya-Allah. Itu ya pertama berada ilmu. Yang bagi anak muda gini yang berada di kampus, yang kita belajar universiti, kena terlibat dengan persatuan. Saya ingat masa saya terlibat dengan persatuan pelajar dulu, masa saya di sekolah menengah, saya terlibat dengan persatuan, saya jadi pemimpin satuan pelajar, saya jadi pemimpin pelajar masa daripada sekolah lagi. Jadi maknanya penglibatan kita di sekolah sampailah kepada kita dan masyarakat, kita sentiasa mencari jemaah. Apabila balik belajar, saya cari mana pimpinan, saya kunjung hormat, jumpa dengan ketua, dengan muslimat ke, dengan pimpinan kawasan ke. Saya pergi merendah diri. Saya ingat masa saya peringkat awal, saya pergi ke kawasan, walaupun masa di kampus kita pimpinan pelajar, tapi apabila saya balik ke kawasan, saya jadi tukang buat IT je. Tukang apa je. Walaupun saya di kampus memang saya dah jadi penceramah. Tapi kita apabila balik ke kawasan-cawangan, balik ke kampung, kita merendah diri sebab mereka lebih pengalaman. Saya bantu apa yang perlu. Ketika tu saya ingat lagi saya tukang buka pintu, tukang hafal tika, tukang buat air. Lepas tu satu hari mereka nak buat majlis, tak ada pengerusi. Saya pun tawarkan diri, tak apa saya turun jadi pengerusi. Dia orang tak kenal pun saya ni siapa, saya tak kenal kan diri saya siapa. Lepas tu saya jadi pengerusi, lama-lama dia kata dia lantik AJK, saya hadir mesyuarat. Lama-lama dia nak saya diberi kepercayaan. Akhirnya saya jadi ketua muslimat kawasan, kemudian jadi ketua muslimat negeri, kemudian pernah jadi ketua muslimat pusat, sekarang AJK pusat. Jadi maknanya saya tak pernah minta jawatan. Jawatan saya tak pernah minta, tetapi orang yang bagi. Kita bagi, kita terima dan kita mengakui kalau ada kelemahan, tolong ajar. Jangan sombong lah. Walaupun apa juga kedudukan kita rendah diri. Sifat merendah diri tak rugi sebenarnya. Jadi kita rendah diri, kita minta tunjuk ajar, apa yang salah tunjuk, ya. Jangan sombong, jangan angkuh dengan kedudukan kita walaupun kita bergelar YB.
Dan kita kena sederhana insya-Allah, dan kita kena tunjukkan sikap tauladan yang baik, dengan tutur kata yang baik, tunjuk akhlak yang baik, insya-Allah Allah permudahkan. Dan saya nak cerita sikit mungkin pengalaman perkahwinan, contoh sebab ni remaja ya, di depan saya ramai remaja-remaja. Mungkin ada di kalangan remaja kita macam mana nak dapat jodoh. Ada yang tak dapat jodoh lagi ya. Kita doakan berkat bulan Ramadan yang belum dapat jodoh dicepatkan jodoh. Ya, saya selalu doa sejak masa saya maju dulu, saya doa ya Allah pertemukanlah saya dengan jodoh suami yang boleh membimbingku ke syurga. Itu doa saya. Doa macam tu ya setiap kali. Ya Allah pertemukanlah suami yang boleh membawa saya ke syurga Allah. Itu saja doa saya. Dan kebetulan alhamdulillah Allah pertemukan dengan suami saya, Mak Razali sekarang ni. Dia seorang guru, pencen dah sekarang. Saya hanya kenal dia hari perkahwinan. Saya tak mengalami surat cinta, tak mengalami dating ke, tak ada. Itu mungkin menarik ni, cerita ni yang mungkin orang lain. Saya ni sebab kita ni sibuk dengan kerja jemaah, dia pun sibuk dengan kerja jemaah juga, jadi kita dipertemukan oleh nakib dan nakibah. Jadi saya terima dia dengan istikharah. Dia terima saya pun dengan istikharah. 30 kali saya istikharah nak boleh terima dia sebab saya tak kenal dia. Saya ingat pengalaman tu ya. Jadi apabila hari perkahwinan tu nak kahwin, kami kahwin dengan keadaan sederhana, tidak ada pelamin. Sekarang ni orang habis duit beribu-ribu bayar pelamin saja. Belanja kahwin-kahwin, saya kahwin dengan sangat simple, sangat mudah, dengan izin dengan restu keluarga. Alhamdulillah Allah permudahkan. Dan apabila kahwin kami terkejut sebab tarikh lahir saya dengan tarikh lahir suami saya sama. 12 Oktober. Saya terkejut, sama-sama tak kenal sebelum tu. Jadi tapi sebanyak-banyak kerasian antara kami. Allah permudahkan. Jadi alhamdulillah sebenarnya Allah atur hidup kita. Allah ditentukan jodoh kita. Jadi sebab itulah bagi kita dalam melayani kehidupan keluarga ini, bagi saya lah kita kena banyakkan sabar, banyak terima rasa. Kita nak dapatkan yang perfect semua tak ada sebab kita semua manusia. Diri kita pun ada kelemahan, suami kita pun ada juga kelemahan, tapi kita saling membantu, saling nasihat menasihati. InsyaAllah di sana akan adanya keserasian yang baik. InsyaAllah kalau kita sama-sama ikhlas, sama-sama sabar, Allah permudahkan insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih YB dalam persoalan kepada tips kepada remaja, akhirnya kepada tips berkeluarga tu sendiri macam mana YB ya. Jadi saya teruskan dengan membaca soalan-soalan daripada penonton lah, memandangkan soalan daripada saya insyaAllah tak ada. Jadi saya baca daripada penonton. Kalau ada lagi soalan boleh ajukan kepada penonton. Jadi saya bacakan yang pertama lah. Yang pertama ni saya rasa soalan pendek dan juga ringkas dan simple lah, iaitu dia tanya, Siti Aisyah dia tanya, YB tidur sehari berapa jam? Sebab tengok YB setiap masa ada bersama dengan rakyat kan. Okey. Jadual saya. Biasanya lepas pada pukul 12. Jarang sebelum pukul 12 saya tidur. Sebab hari biasa ni, kalau sekarang ni kita tarawih, kita ada program. Kadang-kadang ada musyawarah live tu sampai pukul 12, masih PKP. Biasanya lepas pada pukul 12 dan biasa saya bangun pukul 4 pagi. Jadi dia jadi tersedar sendiri dia pun, tak pakai jam pun, dia tersendiri dia. Jadi apabila saya bangun pagi, kalau masa saya muda-muda dulu, masa anak-anak kecil dulu, biasa saya bangun pagi, saya mandi siap tu, sambil-sambil tu saya mesin kain. Sebelum tidur tu saya dah basuh baju, letak dalam mesin. Kemudian apabila bangun tu kita keluarkan itu, masak, mungkin tambah lagi kain-kain yang belum siap. Lepas tu sambil itu juga kita masak nasi ataupun siap-siap untuk barang tu. Sambil-sambil duk tunggu masak nasi, masak semua tu, saya solat. Biasa saya solat, beberapa rakaat yang kita rasa mampu, kemudian saya akan baca doa al-maksurah, zikir sambil-sambil masak. Saya seronok buat kerja pagi sebab tak ada gangguan. Jadi apabila dah masuk waktu subuh, biasanya nasi dah masak, lauk dah masak, kain pun saya siap sidai semua dah. Jadi apabila anak bangun pun saya hidang semua dah. Apabila dekat dengan subuh, saya akan kejutkan suami, anak-anak semua bangun. Lepas solat berjemaah, kami akan ada tazkirah sikit, doa sikit, kemudian kita sarapan bersama. Sebab biasa suami saya ni di Kelawar sebab dia guru. Jadi apabila pergi kerja, alhamdulillah, biasanya apabila masa saya muda-muda dulu, peringkat awal tu saya tak kerja. Tak kerja lagi. Mana masa anak peringkat
Saya ingat anak 7 orang pertama tu memang saya tak kerja kerjaan. Saya kerja selepas tu. Tu mungkin saya sengaja atur macam tu sebab nak memudahkan urusan. Saya tapi walaupun macam tu kerja dakwah saya teruskan. Saya mengajar, saya kuliah di masjid-masjid. Kemudian masa tu nak pergi kuliah, saya ingat lagi pengalaman saya. Nak pergi tengah suami sekolah, nak pergi kerja. Saya tak ada orang gaji sampai hari ni, saya tak ada orang gaji. Saya bawa kereta memandu sambil pegang anak sebab anak tu ada anak kecil duduk sebelah kerusi. Anak yang satu lagi ni saya ikat dengan kain sarung. Saya sendal dengan bantal, tutup dengan tudung, polis tak perasan pun ada anak bawah tudung saya. Saya memandu kereta, saya pergi kuliah. Dan lepas tu sudah kuliah, kalau anak menyusu berhenti sekejap, saya susu badan anak saya. Alhamdulillah Allah permudahkan. Jadi maknanya saya rasa tak ada masalah sangatlah dengan keluarga. Mana Allah permudahkan dan alhamdulillah anak tak ada perangai yang pelik-pelik, tak ada. Jadi kita atur masa macam tu. Dan kalau saya hari Minggu biasanya saya beli makanan lauk contohnya. Ini saya nak bagi tip juga kepada remaja yang mungkin ibu-ibu muda yang ada anak ramai, yang kadang-kadang dia tak sempat nak urus rumah. Cara saya simpan lauk dalam peti, saya tak simpan lauk mentah, saya simpan lauk separuh masak. Contoh saya beli ayam 3 ekor, saya masak merah ke, ataupun saya beli tulang buat sup ke, ataupun buat sambal ke. Saya masak banyak-banyak, kemudian saya simpan dalam lauk tu dalam Tupperware untuk sekali makan. Jadi maknanya kita ikat dan kita tulis sebab apabila duduk dalam peti dia dah jadi warna dia, kita tak tahu lauk apa, kita tulis ni sup, ni masak merah. Jadi saya simpan dalam peti lauk yang dah separuh masak ni. Jadi apabila nak maka kita keluarkan dan kita panaskan dan kita masakkan dia je. Jadi kalau masa saya muda-muda dulu, sekarang ni saya tak ada masalah sangat sebab anak-anak dah besar, anak-anak yang masak untuk saya sekarang. Jadi kalau dulu saya bawang tu pun saya tak beli bawang kecil sebab saya nak jimat masa saya. Saya guna bawang yang besar, yang mudah. Sebab apabila kita potong bawang kecil tu, nak kupas satu-satu tu lambat. Saya cari bawang yang saiz dia besar, cepat masa saya. Sebab saya setiap minit masa saya tu saya kira. Berapa jam saya dapur, berapa jam. Kalau saya menyusu baby, contoh, nak kenyangkan baby perlu 1 jam. Saya akan letakkan artikel-artikel penting di meja tempat saya menyusu. Jadi sambil menyusu anak, nak kenyangkan anak, saya dah baca banyak buku. Sambil menyusu 1 jam saya menyusu tu, saya mungkin habis 2-3 artikel yang penting saya baca. Begitu juga sambil tunjukkan anak, saya akan hafal doa ke, hafal ayat-ayat Quran ke. Jadi dengan cara tu dia jadi mudah, alhamdulillah. Jadi saya selalu atur macam tu. Selain daripada saya atur masa sebagai berkana saya sebut tadi dalam TV tadi, iaitu saya buat jadual untuk anak-anak. Anak-anak saya aturkan Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat contoh. Hari Ahad pertama, Kak Long tolong Umi masak. Kak Ngah tolong Umi basuh pinggan. Kak Cik tolong Umi sidai kain. Kemudian hari yang seterusnya tukar pula. Dan tiap-tiap anak tu dia tahu ni jadual Kak Cik basuh pinggan hari ni. Dia seronok. Jadi alhamdulillah. Saya ingatlah satu ni untuk petua yang saya buat masa saya anak ramai. Sebab saya anak ramai. Anak saya 12, meninggal 2, dah ada 10. Masa anak kecil-kecil tu memang kalau sink tu penuh sink pinggan makan. Saya kata nak buat macam mana nak jimatkan masa basuh pinggan. Sebab saya ni nak pergi program lagi petang tu. Jadi saya dapat satu idea, makan dalam talam. Ni ikut cara sunnah. Saya pun ambil talam kecil, makan bersama. Seronok dia orang bubuk lauk dalam talam tu. Jadi saya basuh 2 talam je lah. Itu satu cara. Jadi lepas tu satu cara lagi ialah kita letak pinggan di dapur tu. Cukup-cukup bilangan dengan orang yang ada. Jangan letak lebih. Kalau letak lebih selagi ada pinggan bersih, selagi tu dia tak basuh pinggan. Jadi apabila saya guna teknik tu, siapa yang makan dia terpaksa basuh. Sebab pinggan dia dah habis dia dalam bekas tu. Saya simpan dia. Pinggan tu banyak sengaja saya simpan. Nak latih dia supaya basuh sendiri pinggan. Maknanya kita kena ada latihan macam tu. Dan kita kena sentiasa memuji. Kalau kasut, contoh kasut siapa yang paling bersih? Kita kena ni. Kita puji orang tu. Jadi orang yang kotor kasut tu dia malulah, dia terpaksa basuh sendiri. Jadi maknanya kita kena sentiasa bagi galakan.
Jadi maknanya kepada anak-anak pada hari ini, insya-Allah kalau kita ada anak remaja tu musim PKP ni, bantulah mak di rumah. Sebenarnya mak kita cukup letih dah berkorban untuk kita. Janganlah nanti mak masak, sarapan bangun sahur pun mak masak. Ada kan? Buka puasa pun nanti mak masak. Bantu. Inilah ruang untuk kita belajar. Macam mana nak masak gulai, macam mana nak masak kutub, macam mana nak masak sup. Ni ruang anak-anak belajar, anak-anak remaja ini sebelum berumah tangga kena belajar memasak. Sebab memasak tu sebab nak jaga suami, kena jaga mata, kena jaga perut. Jaga mata biar suami kita melihat yang baik, jaga perut, masakan kita mesti sedap. Itu di antara yang kena ada. Ya. Masya Allah, tips yang sangat-sangat praktikal yang memang sangat kena dengan kita ni sebagai masyarakat biasa ni, yang mana kita kena menghargai, kena amalkan sunnah dalam rumah supaya pembentukan keluarga sejahtera tu terbentuk. Okay. Jadi saya teruskan kepada soalan lagi, iaitu berkenaan daripada Muhaimin Safarudin mengatakan bahawa kita ada kekurangan besar dalam sistem pendidikan kita, iaitu tak ada silibus khusus dalam kekeluargaan, dalam ilmu kewangan dan sebagainya lah. Jadi bagaimana pandangan YB untuk permasalahannya seperti ini untuk kita tangani? Ya. Saya melihat perkara ini dan terima kasih di atas soalan tadi, dan insya-Allah itulah tanggungjawab kita. Kita kena perbaiki daripada masa ke semasa. Nak ubah satu sistem perlu pada masa. Kita perlu pada masa. Jadi sebab itulah kita akan cuba buat yang terbaik. Kita akan tengok mana modul-modul ataupun sukatan-sukatan, dan saya kira perkara ini pun sudah diberi perhatian. Sebab ini di luar bidang kementerian saya. Jadi mungkin saya akan bawa pandangan ini kepada kementerian berkaitan untuk kita melihat dari sudut apa yang boleh kita tambah baik. InsyaAllah pandangan ini sangat kita hargai. InsyaAllah. Okey. Terima kasih kepada Muhammad Safarudin atas cadangan dan juga kepada YB itu tadi. Jadi untuk soalan seterusnya adalah daripada Nur Alisha. Dia kata, boleh YB ceritakan sendiri ataupun nasihat berkaitan perasaan malu kepada wanita sekarang, sebab kita terlihat anak remaja sekarang menghiasi media-media sosial dengan pelbagai perwatakan lah. Jadi nasihat YB untuk menjaga sifat malu dan sebagainya. Ya, sebagai seorang wanita Islam, terutama sekali kita kena ada sifat malu. Sifat malu tu perlu ada di kita. Malu yang paling utama adalah malu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Diri kita ini adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah. Ini disebut dalam hadis. Kalau kita tengoklah permata, satu permata yang dijual. Permata atau pembelian yang mahal ni dia tidak letak di tepi-tepi kaki lima. Tapi kalau permata yang mahal ni dia akan letak dalam bekas, dalam kapas, dibungkus dengan kapas. Kemudian kapas tu diletakkan dalam bekas permata yang sangat cantik dan diletakkan dalam almari. Itulah nilainya permata mahal. Tapi kalau permata yang rendah nilai letak tepi-tepi jalan atas bekas macam tu, gitulah nilai wanita. Kalau wanita yang nilai dia, maruah dia tinggi, dia tak akan dedahkan diri dia, sebab dia ada maruah diri. Jadi sebab itulah bagi saya melihat kita naklah jaga kemuliaan diri kita sebagai seorang wanita. Kalau kita nak suruh orang muliakan kita sendiri kena jaga kemuliaan diri kita. Sebab itulah saya sebut dalam satu mesyuarat di kementerian saya, harapan saya supaya tidak ada lagi eksploitasi terhadap wanita. Wanita dijadikan bahan iklan, sedangkan nilai kemuliaan wanita itu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah anak-anak yang di luar sana, hargailah kemuliaan kita sebagai seorang wanita, jagalah maruah kita. Jangan kita pamerkan diri kita sehingga mendedahkan perkara-perkara yang boleh membawa kemurkaan Allah. Sebenarnya kita ni bukan hidup di sini, tidak ada erti kecantikan. Kecantikan yang ada itu hanya pemberian Allah dan akan diambil oleh Allah, dan kita akan mati. Kita nak bahagia dunia sampai ke akhirat. Apa erti kita cemerlang dunia, di akhirat kita diazab dan neraka? Saya ingat lagi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, bagi Nabi SAW melihat satu golongan wanita yang dibakar rambutnya dalam neraka. Nabi melihat satu golongan wanita yang dibakar rambutnya dalam neraka dan dituang timah yang menggelegak di atas kepalanya. Apabila ditanya, Jibril mengata, inilah dia wahai Muhammad, golongan umatmu, golongan wanita yang masa di dunia dulu
mendedahkan auratnya, mendedahkan perhiasannya. Jadi sebab itulah sayangilah diri anda, sayangi dunia sampai akhirat. Sebab itulah saya juga menyayangi apa anak-anak muda di luar sana, menyayangi ibu-ibu di luar sana, menyayangi seluruh rakyat negara kita. Saya sayang kerana Allah. Saya sayang kepada rakyat Malaysia kerana Allah. Sebab itulah saya nasihat kerana Allah. Takutlah kita bukan saja mati hidup di dunia, kita ada kehidupan selepas mati. Jadi jangan kita rugikan hidup kita, kita hanya mendapat sanjungan sekejap di dunia, sedangkan kita rugi selama-lamanya di akhirat. Itu nasihat saya. Terima kasih YB atas nasihat untuk persoalan tadi. Jadi kiranya kita sudah ke penghujung kita punya live. Minta maaf kepada soalan-soalan yang tidak terjawab sebab kita sudah masa mencemburui kita. Jadi mungkin untuk penggulungan YB sempena Hari Ibu yang akan sempena Hari Ibu ini, jadi mungkin nasihat terakhir YB kepada kami semua anak remaja di live ini supaya kami dapat titipkan dalam kehidupan kami sama ada dalam fasa PKP ini pun dalam fasa PKP ini ataupun dalam masa akan datang nanti. Untuk penggulungan. Ya, terima kasih, terima kasih. Harapan saya kepada semua rakyat Malaysia khususnya kepada remaja-remaja di luar sana, insya-Allah kita jadikanlah diri kita insan yang dikasihi di langit dan dikasihi di bumi. Kita menjadi insan yang dikasihi di langit dan dikasihi di bumi. Maknanya Allah mengasihi kita, manusia mengasihi kita. Jaga hubungan kita dengan Allah, jaga hubungan kita dengan manusia. Setiap yang apa yang ada hidup kita ini adalah nikmat Allah. Matlamat kita ialah untuk kita dihidupkan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Inilah tugas kita. Dan hidup kita di dunia ini sekejap sangat. Jadi sebab itulah saya rayu, insya-Allah isikanlah umur kita dengan amalan yang bermanfaat. Sebab anak Adam di padang mahsyar nanti tidak akan berganjak. Dia kecuali ditanya pertama umurnya, apa yang akan dia digunakan umurnya, apa yang dimanfaat umurnya. Ditanya tentang hartanya, ke mana digunakan. Ditanya tentang masa mudanya, apa yang dimanfaatkan. Ingat masa mudanya akan ada persoalan di akhirat. Dan yang satu lagi Allah akan tanya tentang ilmu kita. Kita belajar di mana, kita amal tak ilmu kita. Jadi insya-Allah anak-anak yang dikasihi sekalian, insya-Allah marilah sama-sama kita menjadi insan yang bertakwa, insan yang dikasihi, insan yang sentiasa mulia jiwanya. Binalah diri kita, hiasilah dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu yang tinggal. Walaupun kita cantik, make up setebal mana pun, tapi kita tidak ada nilai mulia, sebenarnya kita tak dipandang oleh Allah. Allah tak pandang rupa kita, Allah tak pandang harta kita, tapi Allah pandang hati kita dan takwa kita. Jadi insya-Allah perbaikilah diri kita, jadilah insan yang berakhlak mulia supaya kita dikasihi di dunia dan di kalangan manusia dan dikasihi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. InsyaAllah, terima kasih banyak-banyak YP kerana meluangkan masa bersama Gabungan Mahasiswa Islam Malaysia pada tengah hari ini untuk berkongsi mengenai tips-tips dan semua perkongsian berkaitan tajuk kita iaitu antara keluarga dan masyarakat. Jadi saya wakil kepada semua anak muda mengucapkan selamat Hari Ibu buat YB Zailah. Semoga terus kuat dan memperjuangkan apa jua yang YB bawakan. InsyaAllah. Jadi terima kasih juga buat para penonton yang setia bersama kami. Ikuti live Gamis akan datang, insya-Allah semuanya bermanfaat. Jadi saya akhiri kita punya live pada tengah hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.